أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hari ni aku nak share dengan korang pengalaman yang dah berlaku bertahun lepas dah dekat aku. Dan pengalaman ni terjadi masa aku duduk rumah lama tu. Rumah yang aku kata seram tu, yang rumah family aku tu kan. So benda ni aku dah lama dah pendam, dan aku pun macam tak pernah share kat sesiapa pun. Ke ada pernah share kat kawan aku je lah kot seorang. And kisah pengalaman ni agak menakutkan bagi aku sebab masa tu kejadian berlaku masa aku sekolah rendah. Dan masa benda ni berlaku, yang ada kat rumah mak aku, kakak aku, adik aku. So kita orang girls je. Bapak aku station masa tu, abang aku kan belajar kat luar. So nak dijadikan cerita, masa tu memang tengah hujan. And waktu sebelum hujan tu peti sama menyambal. Lepas tu macam bunyi guruh macam tu. And kabus sangatlah tebal. So kalau Cameron waktu dulu-dulu, dia tak macam sekarang tau. Macam sekarang ni korang nampak banyak pembangunan, dah ada McDonald apa semua. Ini sebelum lagi, sebelum keadaan Cameron jadi crowded tau. Masa tu memang kabus sangat tebal. Sekarang kalau korang pergi nak boleh ke dapat asap pagi-pagi kat mulut tu, dah payah dah kan. Tapi masa kejadian ni berlaku, masa tu lah keadaan tengah sunyi je. Kiranya kalau bukan weekend tu, Cameron memang sangat-sangat sunyi. So hari tu hujan sangat-sangat lebat. But before tu macam aku cakap lah, ada guruh kan. Okay, masa tu kita orang dalam rumah duduk tengok TV. Lepas tu bunyilah guru sambal menyampah, lepas tu kilat. And bila setiap kali berlakunya kilat ke guruh ke apa, rumah kita orang akan kehilangan apa tu, area lah. Maksudnya macam astro tak dapat detect kan, sebab hujan lebat. Jadi dia akan blank TV tu. And kita orang pun akan macam alamak sunyinya kan. Semua duduk diam dulu. And mak aku baru terlintas yang dia ada jemur kain. So kalau macam kawasan rumah aku tu turun sikit, ada tepi tu ada tempat jemur kain tau. So dekat tepi tu lah mak aku suruh aku tolong pergi angkat kain. Berdepan dengan ampayan kain tu ada pokok pisang. Lepas tu belakang tu macam ada kebun, macam semak sikit lah belah-belah belakang tu. Jadi bila kau nak angkat kain, masa kau nak ambil ampayan tu, kau akan menghadap ke pokok pisang tu. Okey, seperti yang aku pernah cerita kot kat video sebelum ni, kat pokok pisang tu dia macam ada benda, macam ada penunggu tu, yang macam bila setiap kali aku lalu situ aku akan nampak lah. And most of the time dekat tempat tangga yang aku nak angkat kain bersebelahan tu, kat situ akan ada penampakan pocong. Dan bukan aku je yang pernah nampak, malah jiran-jiran pun pernah nampak benda tu. So nak diceritakan, keadaan kat situ memang agak menyeramkan. Tambah masa tu tengah hujan and kilat sambal menyambar. Aku cepat-cepat dah ambil sebab aku ni memang sangat takut bila ada guru kan. Kita budak-budak kan, macam kita nervous lah dengan benda-benda macam tu. So mak aku ni intai daripada pintu rumah, dia intai macam tu je. Dia tengok aku angkat kain sebab aku takut, aku suruh dia teman kan. Jadi aku cepat dapat angkat tu. Lepas tu aku nampak satu jemaah seperti untuk fahamkan korang, seperti Pontianak lah. Kalau korang tahu Pontianak ni rupa dia yang seperti apa yang orang claim. Dia kuku panjang, dia nampak macam susuk perempuan tapi tak perempuan sangat, tapi muka dia macam more to lelaki. Cuma korang akan nampak rambut dia panjang tu yang membuatkan korang realise dia seperti perempuan. Dan seperti apa yang aku nampak sendiri, asa mata aku yang boleh nampak ni, aku akan nampak dia yang duduk dekat pokok tu kan. Kuku dia, tangan dia bengkok macam ni, tapi tangan dia ni macam panjang jauh ke bawah. And dia pandang macam tu. Dia memang betul-betul pandang direct ke aku. And sebab masa tu kan aku nak angkat, so aku macam terpandang macam tu. And dia betul-betul pandang ke aku. Kebiasaannya benda tu, bila dia ada kat situ, macam sebelum-sebelum ni kan, kalau aku keluar kat kawasan tu, aku lalu je dekat tangga dekat dengan ampayan tu, aku tak nampak jemaah tu memandang aku juga. Selalunya aku akan nampak susuk dia sahaja. Aku tak nampak lah macam rupa mata itu memandang ke arah aku. So bila aku dah nampak keadaan macam tu, aku cepat-cepat terus tarik sampai satu kain terjatuh. And aku pun berlari. Tu mak aku kata hati-hati, slow. And aku pun masuk rumah. Sampai je masuk rumah, aku orang terakhir tutup pintu. Masa aku nak tutup pintu tu lah, aku terasa macam ada satu kudrat yang menolak. Pintu tu macam nak kena tolak macam ni kan. So benda tu macam tolak. Tapi bagi aku masa tu, aku fikir macam kuatnya angin kan, sampai aku rasa macam berat sangat pintu tu. So dapat juga tutup pintu tu. Bila dah tutup pintu, semua dah kunci selak atas tu kan, aku pun dengan mak aku, kakak aku semua, kita orang duduk dekat depan TV.
So bila kita orang duduk sama-sama tu macam aku dengan kakak aku semua peluk mak aku kan. Macam kita orang macam takut tau, sebab sunyi sangat-sangat and cuaca dah jadi gelap. Padahal masa tu baru pukul 3 lebih macam tu. Cuaca dah jadi gelap sangat-sangat sebab hujan sangat-sangat lebat. Jadi masa berlalu, hujan masih lagi lebat. Mak aku ni macam plan nak masak lah, macam nak makan petang ke macam tu. Kira mak aku macam nak buat cucur macam tu kot. Tak silap aku kan cucur kodok, pisang macam tu lah. Jadi mak aku ni kata okey lah nak pergi kat dapur kan, nak masak. And aku dengan kakak aku ni macam takut kan, macam mana TV dah tak boleh buka. At least kalau TV dah ada siaran kan, kita orang boleh lah tengok TV. Mak aku boleh lah buat kerja dia. Tapi TV tak boleh buka, so tak ada buat apa-apa. Dan masa tu bukanlah zaman internet, orang kata macam sekarang ni kan, apa-apa sikit gadget kan, tak ada. And aku pun cakap ke kakak aku, jomlah kita duduk sekali kan. Kita orang pun berkumpul lah dekat dapur. Mak aku pun duduklah mengadun tepung apa semua, dia nak masak lah kan. So aku dengan kakak aku duduk kat dapur, sambil-sambil borak-borak, duduk-duduk. And kita orang duduk kat dalam dapur tu, kita orang tutup pintu dapur. Maknanya kita orang memang duduk kat dapur tu je, dah tutup pintu. So tak adalah kena-mengena dengan kawasan luar dah kan. So bila dah tutup pintu dapur, bunyi hujan tu tak berapa kuat dah. Tapi dekat dapur ada beranda juga. So beranda kat luar tu lah mak aku nak goreng-goreng, sebab dapur untuk masak-masak tu kat luar. Jadi mak aku sediakan tepung dulu, kita orang duduk. Masa tengah duduk kat dalam dapur, macam aku cakap lah, pintu dapur dah tutup kan. Angin tu kuat tau. Sedangkan angin tu nak datang daripada mana? Beranda tu belah sana tau. Bila beranda dapur belah sana, pintu belah aku, maknanya aku duduk kat kerusi meja makan tu, belakang aku tu pintu. Jadi pintu tu sebenarnya dekat koridor rumah aku untuk menghala ke bilik masing-masing tau. Jadi nak ceritakan daripada mana angin tu datang and tolak pintu dapur tu. So bila bunyi kuat, angin macam gung macam tu kan, aku dah jadi macam ketakutan. Aku fikir benda apa tu kan. Tapi masa tu aku tak adalah macam nak tanya kat mak aku ke kakak aku ke apa, sebab aku rasa macam mungkin juga angin. Tapi masa tu aku terlintas juga, macam mana angin boleh datang sekuat itu sedangkan pintu dekat luar, dekat ruang tamu dah tutup. Aku pun duduk diam lagi. Tak lama kemudian aku dengar suara tau. Macam dia bukanlah suara perempuan menangis apa, dia suara macam sayup-sayup lah, macam suara macam nak kata orang menyanyi pun tak, menangis pun tak, lebih kurang macam tu, suara halus yang gemesit sangat macam tu kan. Jadi bila aku dah dengar suara macam tu, aku pandang kakak aku macam relax. Masa tu kakak aku tengah buat something jugalah kat dapur tu. So masa tu aku tengok mak aku pun dah get ready nak goreng cucur tu kan. Jadi mak aku pun keluarlah kat kawasan beranda tu. Bila mak aku keluar kat kawasan beranda, aku pun nak tengok lah. Aku macam nak angkat bekas tu untuk tunggu mak aku. Lepas dah goreng, aku nak angkat macam tu lah. Kira macam penapis kan, duduk kat tepi pintu tu. Bila aku duduk kat tepi pintu tu, aku terdengar suara tu lagi kuat. Tapi aku tengok kakak aku relax, mak aku relax. Which mean kakak dan mak aku tak dengar lah suara tu. So aku pun buat tak tahu je. Sebab masa tu aku macam aku dah macam biasa. Maksudnya aku dah terbiasa dengan bunyi-bunyi gangguan. Sebab masa tu pun aku dah macam dah jam 5 tak silap aku dah jam 5 jam 6 macam tu lah. Jadi aku dah biasa kan. Sebab aku pun dah, sebelum tu pun aku dah pernah jumpa yang nenek tu. Jadi aku dah macam dah, orang kata dah lali lah bunyi-bunyi macam tu. Dah lah masa yang sama aku takut. Tapi bagi aku macam kalau aku terdengar macam tu, mungkin benda tu. Tapi macam aku masih kecil lagi lah, aku taklah beria sangat pada masa tu. Ataupun mungkin masa tu perasaan takut aku tak berapa mendalam. Lepas mak aku dah siap-siap goreng tu, aku tengok dia orang semua relax, kita orang pun makan, duduk kat dapur lagi. Sampailah hujan dah reda. So bila hujan dah reda, kita orang ni happy lah keluar kat ruang tamu sebab nak tengok TV. Bila aku dengan kakak aku lari ke ruang tamu, get ready lah nak buka TV, nak tengok ada siaran ketat. Still Astro tak boleh pasang lagi kan. Jadi kita orang pun tunggu sekejap. Tunggu. Tak macam mana aku terlelap sekejap. Lepas tu dalam pukul 6 lebih je tu, aku terjaga mak aku suruh pergi mandi. So aku cepat-cepat lah pergi toilet mandi lah. Masa aku nak mandi tu, aku dengar lagi bunyi suara tu tau. Tapi aku buat-buat tak tahu. And then aku shampoo rambut. Lepas shampoo rambut kan, rambut kita akan gugur banyak macam beberapa lah gugur juga kan. Jadi aku ni jenis yang macam aku tak suka rambut tu bergerak terus sampai kat lubang tu tau. Aku akan macam, biar aku dah tahu rambut tu gugur, kalau kena kat badan aku kutip dulu. Lepas tu aku akan letak kat tepi dulu tau. Sebab aku akan nanti bila aku keluar, aku terus bawa rambut tu keluar buang. Aku tak nak rambut tu terus jatuh ke bawah tau. Jadi tak nak sumbat lah, lebih kurang macam tu kan. Tak nak rambut banyak-banyak dekat dekat lubang tu kan. Jadi aku pun kutip-kutip rambut aku letak satu tempat. So masa tu rambut aku memang pendek tau. Macam taklah panjang mana, macam pendek pada bahu kan. So aku tahulah rambut aku. So aku kutip, mana yang sempat jatuh tu aku kutip, aku letak satu tempat supaya senang nak buang. Bila aku dah bersih, aku dah pakai towel nak keluar kan. Aku pun ambil lah rambut aku tu. Jadi masa aku dah ambil rambut aku tu, aku elok lah pusing tu, rambut aku tu macam terjatuh. Lepas tu adalah satu dua rambut macam tu kan yang terkeluar daripada gumpulan rambut aku tu. Aku nak ambil. Sekali bila aku nak ambil tu kan, panjang
panjang sangat-sangat. Macam sebelum ni kan aku pernah cerita kan, dekat toilet rumah aku dulu tu pernah jadi kes rambut panjang yang tak putus-putus, yang bapak aku kena, aku pun kena kan. Pada masa kes yang hari hujan, lepas aku dah tengok jemaah Pontianak tu kan, aku tu jumpa rambut tu lah. Aku tengok panjang. Aku tarik. Asalnya rambut tu dia dekat tepi dengan kumpulan rambut aku yang jatuh tadi tu. Tapi bila aku dah pegang, aku tarik, rupa-rupanya dia berpanjangan. Dia tak ada, macam dia tak terputus lah. Bila tarik memang datang daripada lubang tu. So aku tarik tak putus-putus. Aku pun fed up. Aku pun macam patahkan rambut tu, and aku terus keluar lah, bawa kumpulan rambut tu semua buang kat tu sampah. Jadi aku ingat macam mungkin benda-benda macam tu, kacau-kacau macam tu juga, ataupun ada rambut kakak aku ke, sebab rambut kakak aku pun panjang agak, tapi taklah sepanjang yang macam tarik tak putus-putus tu. Cuma masa tu aku tak terfikir lah benda-benda macam tu kan. Bila aku dah keluar, aku tengok okay, straw pun dah boleh pasang. Kakak aku tengok TV. Okay, aku pun masuk bilik. Lepas tu macam mak aku cakap lah kan, maghrib apa semua. Lepas pada maghrib tu, kiranya bapak aku sepatutnya balik lah, macam maghrib, lepas maghrib ataupun nak dekat lepas isyak, macam tu bapak aku balik. Tapi masa tu aku duduk dalam bilik, aku tak tahu macam mana entah. Lepas tu mak aku cakap, pergilah tidur dulu kan, nanti kalau ayah balik ke apa semua, tengoklah Umi kejut ke tak. Mak aku cakap lebih kurang macam tu lah. Sebab selalunya kalau bapak aku balik daripada outstation, bapak aku akan bawa barang banyak sangat. So kita orang kena keluar lah, tolong angkat barang yang macam tu. Jadi aku cakap okay, tak apalah, aku masuk bilik nak tidur. Masa aku tengah dah macam cuba-cuba nak tidur macam tu, aku dengar lagi suara bunyi tu. Tapi masa tu kan, suara bunyi tu datang kuat, seolah-olah dia daripada bilik belakang. Bilik belakang tu adalah bilik yang mana aku pernah cerita kat korang, yang bilik tu ada satu laluan yang aku nampak macam pintu tu kan. Jadi masa tu mak aku tak tidur bilik tu tau. Mak aku tidur kat bilik yang depan tau. Kiranya bilik aku tengah-tengah kan. So mak aku duduk kat bilik depan tu, mak aku tak duduk kat bilik belakang tu. Jadi aku dengar suara tu kuat. Tiba-tiba tak macam mana bongoknya aku boleh bangun, pergi turun, pergi tengok tau. So aku turun pada katil. Katil aku dah berdeka tau. Kakak aku tidur bawah, aku tidur atas. So masa aku turun tu, aku tengok kakak aku tidur, macam seolah-olah dia macam menyelubungi diri dia dengan selimut. Memang nampak lah susuk orang tidur kan, tutup dengan selimut. And aku terus keluar, aku pergi tengok kat bilik belakang tu. Lepas tu kau bayangkan, aku nampak jemaah Pontianak tu dekat bilik belakang tu. Bilik belakang tu katil queen tau. So dekat tepi ada almari, belakang daripada katil tu tikap. So dia duduk kat situ. Macam katil tu ada bed frame kan, tapi dia duduk dekat atas tu. Kiranya ada ruangan kat situ. Dia duduk kat situ kan, dia betul-betul duduk bercangkung macam ni. Kiranya kuku dia pegang kaki dia, dia duduk macam tu. Lepas tu dia pandang. Sangat-sangat seram ni. Kalau korang pernah nampak lah betul-betul rupa Pontianak ni, konon-kononnya orang kata kan, macam ada setengah orang dia akan cakap macam perempuan, ada yang cantik, lepas tu dia berubah jadi buruk. Ada yang rupa seperti mata merah, lepas tu muka nampak macam kotor-kotor. Ada yang nampak lebih kurang muka pucat kan. Banyak version lah, macam mungkin jemaah tu jema seperti itu kan. Tapi yang ini, dia punya muka tu memang nampak hitam tau. Dia macam terbakar macam tu. Lepas tu mata dia terbeliak macam tu, merah-merah tau. Memang sangat-sangat seram. Sorry sama balik. Rupa tu memang sangat-sangat seram tau. Dia memang tunggul dia duduk macam tu. Memang seolah-olah macam dia tunggu masa je nak terbang kat aku. Aku pun berlari masuk bilik aku balik. Aku dah naik atas. Lepas tu aku macam perasan satu benda. Masa aku dah naik ke atas, masa aku dah macam selubung kat dalam selimut, kan kata aku ke atas kan, aku dah selubung kat dalam selimut tu, baru aku macam terfikir, aku nak beritahu kat kakak aku. Tapi kenapa aku rasa sesuatu kan. Aku pun buka slow-slow, aku tengok kiri kanan aku tak ada apa-apa. Aku intai. Korang faham tak? Macam bila korang duduk kat atas katil dah berdeka, korang akan intai macam tu kan kat bawah kan. Bila aku pandang kat bahagian bawah katil aku tengok selimut tu macam tak ada apa-apa. Kakak aku tak ada kat dalam tu. And aku terkejut. Lepas tu aku duduk dalam selimut tu, aku macam dah macam risau. Macam mana ni, apa aku nak buat ni? Aku nak pergi keluar, apa aku takut kan. Aku risau macam kalau aku keluar daripada bilik aku akan bertempur dengan Pontianak tadi tu kan. Jadi lepas lama aku duduk kat situ, aku berani dengan diri, aku turun, aku berlari keluar cepat-cepat. Masa tu aku bawa sekeliling selimut, so kiranya aku cover belakang aku kan. Keluar kat ruang tamu, aku tengok mak aku tengah duduk dekat depan TV macam tu. Aku tengok kakak aku baring kat atas kerusi kat depan. Maknanya tadi masa awal lagi aku dengar suara tu, kakak aku tak ada pun dekat bawah katil aku tu. Yang aku nampak macam seolah-olah dia selubung muka dia tu kan. Itu bukan dia, kakak aku ada kat ruang tamu, bukan kat dalam bilik tu. So masa tu lah bila aku pergi kat ruang tamu, aku terus peluk mak aku. Aku cakap kenapa semua tak duduk kat dalam, kenapa semua duduk lepak kat luar kan. Lepas tu mak aku cakap dah kamu tidur macam tu lah lebih kurang, mak aku cakap.
And aku macam takut-takut. Aku tengok last aku tengok cerita macam mana tak. Lepas pada tu dah dekat pukul 10 lebih, kat 11 lebih macam tu, aku pun suruh masuk tidur balik. Aku pun masuk tidur dengan kakak aku. Masa tu aku memang tidur sebelah kakak aku. Aku cakap aku tak nak tidur dekat katil aku kat bahagian atas. So masa aku tidur dengan kakak aku tu dalam pukul 12 lebih kot. Tapi atas pada pukul 11 lah. Antara pukul 12 lebih atau pukul 1 lebih tu aku tak sure, aku tak ingat time tu. Tapi dah lewat. Dan waktu tu sepatutnya memang mak aku dah tidur. So aku terjaga. Aku pergi kat bilik mak aku. Aku tengok mak aku tengah tidur dengan bapak aku kan. So aku cakap, oh bapak aku dah balik. And aku pun intel lah kat ruang tamu. So jenis aku macam aku cakap lah, kalau aku tahu bapak aku pergi station, bapak aku kan selalu bawa balik barang-barang banyak kan. So aku macam nak intel bapak aku boleh bawa balik apa kan. Jadi bila aku pergi kat ruang tamu, aku intel, aku tak ada barang-barang kan. Lepas tu aku macam pelik, macam bapak aku tak bawa balik apa-apa kan. Macam tak logik, sebab bapak aku akan bawa buah tangan lah at least. Kalau bukan banyak pun dia akan bawa jugalah, macam coklat ke gula-gula macam tu lah lebih kurang kan. Kata mata pula weh. Oh sorry okay, sama balik. So bila aku tengok bapak aku tak beli apa-apa, aku pun nak pergi masuk bilik balik. Sebelum aku nak masuk bilik tu kan, aku terdengar lagi suara tu. Suara macam kali ni dia macam tak macam yang suara first aku kata macam gemesit. Suara macam tak nangis, macam panggil menjerit pun tak kan. So suara kali ni dia macam seolah-olah macam bukan tangisan lah. Dia macam macam mana aku nak cakap, dia tak nangis tapi dia macam bernafas. Dia tak nafas yang kencang tapi macam bukan juga, lebih kurang macam menahan sakit ke, macam susah nak cakap macam mana. Tapi bunyi dia lebih kurang macam apa yang aku buat tadi tu lah. Lepas tu aku terus jadi macam meremang. Telinga aku terus rasa macam pedih-pedih, macam rasa macam ada benda, rasa macam dia rasa macam bahang, kau tahu tak, macam terus aku rasa macam tutup telinga macam tu kan. Bila aku dengar bunyi macam tu kan, lepas kau tahu tak, pintu bilik belakang yang tadi aku nampak benda tu betul-betul berdepan dengan aku. Pintu tu terbuka sikit. Lepas aku dengar macam tu, pintu tu tutup tegum kuat sangat-sangat. Memang aku terkejut. Aku terus lari masuk bilik. Aku terus masuk kat selimut kakak aku. And then aku terus tutup muka aku. Bila aku tutup muka aku kan, aku rasa macam aku disentuh rambut aku, macam ada orang tarik seolah-olah macam dia menggunakan kuku dia tahu, tarik rambut aku. Lepas tu bila aku dah rasa macam tu, aku dah rasa meremang, aku dah rasa macam memang tak selesa, memang bulu-bulu roma aku semua naik. Aku rasa lah sebab tiba-tiba tegang kan, kulit aku rasa tegang macam tu kan. And then aku macam nak tak tengok aku pun, ya Allah, aku macam mohon sangat-sangat masa tu kan. Lepas tu tak ada apa-apa dah, tak ada rasa Tuhan tu. Jadi aku tak tahulah masa tu aku terlelap ke apa ke. Sampailah keesokan harinya aku bangun pagi. Masa tu cuti tau, silap aku hari Ahad kot. Masa tu aku bangun pagi tu, aku nak pergi kat mak aku. Aku tengok mak aku dekat dapur. Aku pun cakap, ayah semalam balik tak beli apa-apa pun Lepas tu mak aku cakap, ayah tak tahu lagi, dia tak balik lagi, tunggu tengok hari ni atau esok macam tu. Sebab semalam ada macam dekat tapar ke, dia macam ada tanah runtuh ke apa benda tau, macam mana tak, membuatkan bapak aku tak boleh balik. Sepatutnya bapak aku memang balik pada hari tu, tapi dia tak boleh balik, dia terpaksa stay. So hari yang aku dah bangun tu lah sepatutnya bapak aku balik. Jadi nak ceritakan semalam tu aku nampak bapak aku tidur dengan mak aku. Padahal sebenarnya mana ada bapak aku, mak aku sahaja. So benda ni aku rasa mak aku tak tahu lagi kot cerita dia. Sebab sebelum ni macam aku pernah cerita kat korang kan, kat rumah aku tu, kalau kadang-kadang bapak aku tu dia tidur dengan mak aku, sebenarnya mak aku tak ada. Kadang-kadang mak aku tidur dengan bapak aku, sebenarnya bapak aku tak ada. Benda tu macam dah biasa berlaku kat rumah aku. Tapi keadaan yang waktu aku tengok bapak aku tu seolah-olah ada tu kan, sebenarnya bapak aku tu tak balik lagi waktu tu. So aku nampak macam bapak aku dengan mak aku tu sebenarnya itu adalah jelmaan kan. Benda tu macam kalau di side mak aku, ya aku sendiri, dia takkan rasa macam, contoh kalau suami isteri kan tidur kan, macam kadang-kadang berpeluk ke kan, contoh. So mak aku ni macam tak rasa macam bapak aku ni peluk dia ke, kalau contoh lah apa yang aku nampak jemaah tu kan. Jadi nak ceritakan gangguan seperti itu tak berapa ada. Macam bapak aku pernah lah kot, dia rasa macam dia nampak mak aku tu tiba macam bukan mak aku yang benda lain kan. Mungkin lah bapak aku pernah terkena lah keadaan macam tu. Maksudnya mungkin dia pernah terasa lah macam seolah-olah mak aku sentuh dia ke, ataupun mak aku rasa macam ayah aku sentuh dia ke. Tapi dia orang tak cerita ke, aku tak tahulah kan. Tapi keadaan yang macam lebih serius tak adalah. Kebiasaannya nampak tidur di samping each other tu, aku yang nampak. Maksudnya aku yang nampak benda tu tidur. Dan bapak aku kadang-kadang pun nampak macam tu juga, mak aku pun kadang-kadang. So antara kita orang 3 orang je yang pernah nampak sesiapa tidur di sebalik sesiapa macam tu. Macam kakak abang aku, diorang tak pernah cerita benda ni. So aku tak rasalah benda tu macam menjelma dan dia mengacau mak ayah aku, tak lah. Cuma dia macam memang tidur. Sebab salah satunya lagi, bilik tu memang daripada awal bapak aku pindah pun
bilik tu memang ada benda yang membuatkan bapak aku nak halau dia. Bapak aku terpaksa fight dengan dia macam tu. Bapak aku taklah handal bapak macam ni, tapi dia macam dulu dia pernah macam belajar jugalah benda-benda macam mana cara nak, bukan communicate lah, dia lebih kepada macam mana nak membuang ke, ataupun macam mana bila benda tu ganggu, macam mana kita nak berdepan dengan dia supaya dia tak ganggu kita. Bapak aku ada lah lebih kurang benda-benda macam tu So dia dululah masa muda dia boleh atasi benda tu. Saya nak ceritakan kejadian yang aku kena tu starting dengan aku nampak benda tu dekat luar rumah, dekat pokok pisang tu, dan dia tu berlarutan sampailah keesokan harinya. Lepas kejadian yang aku tahu sebenarnya bapak aku tak balik lagi, barulah macam benda tu tak kacau, dan aku tak dengar dah bunyi-bunyi seperti yang aku dengar pada awalnya, suara-suara yang pelik-pelik, suara-suara seolah seperti suara pontianak tu. So itulah dia pengalaman aku pada masa tu. Dan sebenarnya aku ada lagi pengalaman berkaitan dengan pontianak ni, dan pengalaman yang lebih serius, lebih menakutkan masa terjadi dekat rumah kawan aku. Dan nanti aku try tengok dulu, aku try contact kawan aku dulu, cakap boleh share ke tak cerita tu, sebab dia agak menakutkan dan melibatkan seseorang. So kalau boleh share, aku akan share dengan korang. Kalau dia tak izinkan, aku tak share lah, aku cerita benda lain lah. So sampai di sini saja perkongsian aku. Tak ada apa-apa pengajaran, cuma itu adalah pengalaman seram yang aku pernah lalui. Dan aku minta maaf kalau korang dengar suara aku tak jelas, ataupun rasa macam tak puas, ataupun rasa macam terlalu laju ke tak lawas orang kata kan. Sebab aku tak bersihat. Nampak hidung aku sumbat, dia macam mungkin ada dengar sengau sikit ke, ataupun macam tak berapa jelas ke. Aku minta maaf, okay? So sampai di sini saja. Sekiranya ada kesilapan dalam percayaan aku, ada terkasar bahasa, tertulis hati mana berpihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.